Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan maklum ayat ni ayat yang pertama turun, ayat membicarakan tentang ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak ayat-ayat membicarakan tentang ilmu. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, utlubul ilmi walau bisin, dan berbagai-bagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai ilmu. Ilmu ini tuan-tuan, kalau ikut pahaman kita, ada yang dipanggil ilmu ukhrawi, ada yang dipanggil ilmu duniawi, kan? Sehingga kan sekolah pun dah dibezakan, ada sekolah agama, ada sekolah biasa, kan? Tak tahulah sekolah biasa ni ada agama ke tak ada agama, kan? Sampai bahagi sekolah, ada sekolah namanya sekolah kebangsaan, nama dia. Ada namanya sekolah agama. Apa isi sekolah kebangsaan tu kita pun tak tahu, sampai dia boleh bahagikan ilmu tu, ni sekolah kebangsaan, ni sekolah agama. Betul? Yang ni semua agama ya, lain tak ada. Tapi tengok ada gak subjek lain, tengok ni sekolah kebangsaan, ada gak agama, tengok ada gak pengetahuan Islam, semua ada, kan? Tapi dibahagi-bahagikan. Itu konsep pemahaman kita. Kita nak tengok konsep penilaian ulama, bagaimana ulama membahagikan ilmu ini. Imam Ghazali rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia bagi ilmu ni dua je tuan-tuan. Satu ilmu fardu kifayah, satu ilmu fardu ain. Ni je yang ada, hukum je yang ada. Maknanya menuntut ilmu ni tengok dari sudut hukum, ni fardu ain ke fardu kifayah, mana lebih aula, lebih dahulu, fardu ain ke fardu kifayah. Tu kena faham lah. Jadi Imam Ghazali rahimallahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia membezakan ilmu ini dari sudut hukum, sama ada ilmu tu fardu ain ataupun fardu kifayah. Kita kena faham tafsir fardu kifayah dengan fardu ain. Kadang-kadang kita pun tak tahu kan yang mana fardu ain, mana fardu kifayah. Kita ni memang mengaji lah, lantak lah kan.
Janji mengaji. Ni fardu kifayah ke fardu ain? Tu tak penting, yang penting mengaji. Penting sebab kita nak tengok mana dulu. Mana dulu nak belajar ni. Apa dia fardu kifayah? Kena faham tafsir dulu. Fardu kifayah ialah memadai segulungan atau sebahagian, segelintir orang mendalami, mempelajari ilmu tu. Contoh ilmu kedokteran. Tapi kalau tahu semua jadi doktor, alhamdulillah. Tapi tak semualah. Maknanya sebahagian ada doktor pun dah cukup dah. Ni semua anak nak jadi doktor kan. Umar doktor, ni doktor, ni doktor. Bangga kita. Anak 5-5 doktor kan. Besok meninggal kita tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak menguruskan kita macam mana. Anak semua hebat. Doktor, engineer, lecturer. Bila meninggal je bapak, cari kita, Ustaz, boleh tak tolong uruskan jenazah bapak sini? Kenapa tuan? Pak saya meninggal ni. Okey. Tuan ada adik berapa orang? 5 orang. Ada 5-5? Ada. Panggil. Kenapa Ustaz? Tuan mandi kan bapak tuan? Bukan bapak saya. Itu dia kata, ini bukan kerja ustaz ke? Sejak bila pula ustaz kerja mandi jenazah, kerja lain tak ada? Sedap dia kata, ini kerja ustaz. Bapak kamu tak pernah mandikan aku tu. Belum pernah sekali tu. Yang dia mandikan kau adik-beradik dia dulu. Hari ni dia minta kau tolong mandikan dia pun sekali je pun. Bukan dia nak marah pun. Bukan dia boleh bercakap pun. Kau buatlah macam mana pun. Dulu masa kau dia mandi kau tu kau menangis lah, meronta lah, sejuk lah semua ada kan. Hari ni kau terbalik tunggang langgang pun dia tak apa, dia tak kisah dah. Bapak kau kan. Ni pengalaman saya nak tengok tuan kan. Sebab tak faham. Kita hebat, doktor, engineer, lawyer kan. Bila tak mandi jenazah, Ustaz, macam mana ni Ustaz? Mandi ya? Macam mana nak mandi? Saya bukan tahu. Saya kata istinjakkan lah. Saya kena istinjak ke? Habis dulu dia istinjakkan kau masa kecil-kecil dulu atas bangku dia. Ada tak kau fikir itu? Saya kata, saya selamba je balon tuan, engineer tak engineer, masuk dalam bilik jenazah aku tak peduli kau siapa, kau engineer ke, kau lawyer ke, kau doktor tu kau punya pasal. Dan aku tinggal kan kau baru tahu. Kau jangan macam-macam. Kau jangan macam-macam dengan aku kan. Bapak engkau ni sekurang-kurang kau mesti jagalah aib bapak engkau, jangan bagi orang lain tengok. Engkau adik-beradik je yang tahu aib bapak engkau ni. Kau suruh orang tengok apa? Engkau je yang layak tengok bapak engkau. Nah. Kau boleh tengok aurat bapak engkau tu bapak engkau. Orang lain tak boleh. Banyak kadang pegang handphone-nya. Kadang tanya je, dah sudah Ustaz? Saya kata sabar. Lambatnya nak cepat mandi sendiri ya. Dengan saya kau jangan macam-macam. Ya? Nak cepat dah nak itu. Saya dah janji dengan orang kampung. Yang kau berjanji pasal yang nak mandikan aku. Yang berjanji kau pasal. Kau tanyalah aku dulu, Ustaz pukul apa boleh mandi? Pukul apa agak-agak boleh siap? Pukul berapa van boleh sampai? Ni dah kau pergi janji. Okey, pukul 4. And aku kuliah lagi. Ni seorang lagi ni, kan? Mati gantung diri. Semalam seorang bunuh diri. Ini seorang. Allahu Akbar. Sekarang ni banyak orang gantung diri tuan. Tak tahu apa sebab dia gantung. Gantung kat kipas lah, gantung kat... orang masalah gantung diri ni orang takut sikit lah tuan. Lidah terjelim semua kan. Takutlah nak tengok kan. Banyak sekarang ni tuan-tuan. Pasal ilmu lah ni, ilmu tak ada ni. Kan kita bahas. Malam ni habis lambat tak apa. Bukan senang dapat datang Johor ni. Ini pun puas cari hari nak datang ni. Mana hari nak bagikan kat Johor ni. Bagi ni akan tengah hari kat KL pula. Larat aku nak patah balik kan. Ni bagi besok nak balik pula dah. Ada orang mandi jenazah. Lepas subuh besok ada kuliah lagi dekat sini. Lepas tu nak patah balik. Tu malam datang sini balik. Bukan berlemam pula. Saya kata mampu apa ni kan. Tapi nak macam mana dah janji datang jugalah. Tuan-tuan, benda-benda macam ni bukan main-main. Saya tengok kadang-kadang tak ada ilmu tuan-tuan. Fardu kifayah memadailah sebahagian. Biologi, kedokteran, belajar ilmu hadis, ilmu tafsir. Bukan semua nak pakar ilmu tafsir.
Sampai semua nak belajar ilmu tafsir kan. Ini dia panggil fardu kifayah, memadai segolongan, segelintir. Ada satu lagi kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala yang dia panggil ilmu fardu ain. Ni dapat tidak mesti kena mengaji, belajar. Masing-masing kena belajar lah. Tak boleh kata aku tak faham lah. Tak boleh. Dia kata fardu ain ni tuan-tuan tidak dapat tidak, mesti kita pelajari, mesti kita fahami. Kan? Maka dikupas oleh seorang ulama di dalam kitab kitab Mamdutul Hidayatil Azkiya ila Tariqil Awliya. Mandumatul Hidayatil Azkiya ila Tariqil Awliya ini yang disebut di dalam kitab oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, kemudian diberi penjelasan oleh Syekh Bakri Al-Makki di dalam kitab Kifayatul Aqiyah wa Minhajul Awliya. Dia bahagikan ilmu yang fardu ain ni, bahagian dia. Satu, bahagian kedua, bahagian ketiga. Ilmu fardu ain ni pun ada 3 kelompok dia. Pertama, ilmu fardu ain ialah mengenai perkara yang mengesahkan ibadah kita. Sampai tak tahu buat ibadat ni sah ke tak sah pun tak tahu. Sah ke tuan? Sah lah kot. Main kot pula. Ini ibadat ni bukan main-main. Tuan-tuan nak korban ni, sah ke sembelih tadi tu? Sah lah kot. Aku tengok okey je. Kau tengok okey, tapi tu tak putus tu macam mana? Yang penting dia mati. Ini bukan cerita yang penting. Ini hukum. Jangan sampai kita makan bangkai. Ilmu fardu ain mengenai sembahyang, sampai tak tahu hukum sembahyang ni kan. Apa perkara makruh dalam sembahyang? Mana saya tahu Ustaz. Yang saya tahu tak batal. Dah. Ada perkara makruh, ada perkara sunat, ada perkara yang haram kita buat. Bab solat ni. Tu saya kata solat kita ni pun kita tak faham hukum. Tu yang dulu saya bahas tentang sujud sejadah tu kan. Kecoh dan ya ke habis yang kita sembahyang lama-lama ni, ada aku kisah kau sembahyang lama-lama tu, aku cerita hukum sekarang. Cerita hukum sekarang ni sujud sejadah tu macam mana saya kata betul buat terkejut. Kenapa dulu tak tegur Ustaz? Kenapa sekarang tegur? Dulu tak ada kitabnya. Tuan-tuan kan pandai. Nanti kalau saya kata tak boleh, bukti, dalil, tak gagap saya. Saya kena ada kitab dulu. Walaupun sudah ngaji lama benda tu, tak berani nak keluarkan sebab kitab tak jumpa lagi. Bila jumpa kitab, saya letupkan lah. Tapi orang semua pakat duk buat, nak macam mana? Mana saya tahu. Bila rujuk mana-mana jatah agama ke apa ke. Semayang kita sampai tak tahu tuan. Itu bab semayang, belum bab suci lagi. Belum bab istinja lagi. Belum bab suci pakaian lagi. Kita ada anak kecil. Najis mukhafafah, najis mutawassitah, najis mughalazah, kita tak boleh anjing babi ya. But najis berat, anjing babi. Terbayanglah nampak gambar babi seekor. Tak ada masalah. Yang najis mutawassitah ni macam mana? Anak kita macam mana? Kencing. Orang rumah kita buat apa? Pakai mop. Tu kena basuh ke kena mop? Kan? Ini bukan perkara main-main. Ini melibatkan ibadat. Nanti ibadat ni ada kesan pada diri kita. Bertahun dah buat ibadat tapi tak mau akhlak, tak mau berubah. Diri tak boleh dididik. Kan? Akhlak tak cantik juga. Tapi nak kata tak semayang, alhamdulillah. Nak kata tak baca Quran, nak kata tak beribadat, alhamdulillah. Tapi kenapa tak mau berubah? Kita cek balik semula ni bab ilmu ni. Tuan-tuan, bab istinja kita, bab suci kita, anak kita ni kencing sepah-sepah ni macam. Okey, dia pakai pampers. Tapi dia dah nyusu selain daripada susu ibu. Dia pun pampers tu pula tak tukar dah. Tak tukar. Kenalah mana-mana. Okey. Sekarang ni kita nak semayang, ambil semayang. Ambil semayang cantik dah, pijak sana, pijak sini, terpijak lah tu macam. Sebab itu nak kena faham
Najis mutawassitah, najis mukhaffafah, najis muhalazah, biarlah. Tuan-tuan dah tahu dah tu anjing babinya. Tuan-tuan lah kepala otak mau nak sama kan. Dah pegang anjing. Sama. Kawan kata aku kering. Kering tak kering, tu anjing kena sama. Ya, kita tahu kering tak kering kena sama. Sebab pegang je anjing sama. Nasib baik dia kata kau tengok je babi kena sama, mampu ya. Kan? Jadi tuan-tuan ni hukum ilmu fardu ain bab solat. Tak selesai hari ni. Selesai sembang lah tuan-tuan. Selesai sembang. Bab takbir itu pun, angkat tangan ni pun ni, walaupun sunat, ini pun kadang-kadang boleh batal tuan-tuan ni. Sebab itu kena mendalami bab semayang. Sebab dia fardu ain. Macam mana angkat takbir yang betul, macam mana sunnahnya. Ada orang angkat takbir macam-macam pattern lah. Tu saya kata dulu kan, macam-macam pattern angkat takbir. Macam tu kan. Ni apa hukum dia? Takkan tak ada hukum kot. Kalimat takbir itu sendiri pun ada hukum. Tuan-tuan masuk semayang tiba-tiba batalkan semayang pada hukum. Allahu Akbar. Tengah-tengah ada helok baca, turun dah balik. Astagfirullahaladzim. Pasal dia keluar balik. Dia teringat kunci pula tadi kan. Teringat kunci, batalkan balik, dia angkat Allah. Apa hukum? Mesti ada hukum. Ini mesti ada hukum. Jangan suka-suka hati nak semayang, suka-suka hati nak batal. Ada hukum. Fardu ain. Begitu juga dengan bab haji, tuan-tuan. Nak pergi haji ni, semua orang pergi haji ni. Nak pergi haji lah, ada niat nak pergi haji, ada niat nak pergi umrah kan. Saya pernah lah bagi cadangan dulu kat tabung haji. Saya kata kenapa tak buat kuliah manasik haji dan umrah, kenapa buat kursus. Tapi orang takkan nak dengar cakap saya siapa? Saya siapa tuan-tuan? Orang nak dengar cakap saya. Semua saya bagi cadangan. Sebab ini ibadat, ini bukan main-main. Ini ibadat, tahu hukum, kena tahu kaifiat. Cukup ke dengan haji dengan hanya kursus 14 minggu? Seminggu untuk kesihatan, seminggu untuk masalah orang perempuan, 12 minggu. Dululah saya ngajar tabung haji ni. Saya ngajar tabung haji, pembimbing haji, bawa jemaah haji. Yang datang waktu tu umur 60, 70. Macam tuan-tuan orang bandar okey lah, orang kampung. Bukan kita nak pelekeh orang kampung ni, makcik-makcik yang kampung ni agak-agak faham ke dia? Tak pernah pergi umrah sekali pun masa tu. Masa tu lagi dahsyat, ada mazhab Hambali lagi. Ngajar lah kan. Faham cik? Boleh lah. Apa yang cik faham? Boleh lah. Apa yang boleh lah? Bagi soalan 50 soalan, dapat jawab 2/50. Apa yang boleh? Itu belum bicara bab dam, belum bicara bab wajib haji, belum bicara bab rukun haji. Belum tuan-tuan. Ni sekarang ni pergi haji pun dah macam hari raya. Terkejut. Tiba-tiba dapat pergi haji. Kan? Yalah, sekarang punya masuk. Pergi haji ni tak banyak, kota 14,000. Okey, 14,000. Saya dengar baru ni pun dah reject dah ramai dah kat 1,000 pun. Reject tu bukan pasal apa pun, pasal kencing manis, darah tinggi, bukan tinggi pun. Alah, kadang kita ni poyo je lebih. Tak ada apa pun, Saudi pun tak nak tengok lah muka kita ni. Dia nak tengok pasport kita ni. Dia tak nak tengok kau kencing manis ke darah tinggi ke, lantak engkau lah. Nak meninggalkan engkau kan aku. Ingat Saudi ada masa ke nak tengok beratus ribu orang ni. Dia nak tengok satu-satu. Memang tak lah. Ni nak pergi haji ni, nak pergi umrah ni semua ni. Dulu pernah cucuk vaksin kan? Vaksin kan? Ada buku tu. Dia tengok kat buku kuning tu. Ada orang Saudi tengok. Nak masuk je immigration tu, suntik injection mana? Ada. Tuan-tuan pegang dalam corong bodoh buku tu. Kulu kili 3 kali pergi dah, 3 tak tengok pun. Saudi tak ada masa nak tengok pun. Bohong yang kita ni. Saya bawa jemaah tuan-tuan umrah haji ni, Allahu Akbar. Saya tak layan sangat Saudi ni. Bukan cakap besar, tak ada. Tak layan pun. Buat apa tak ada layan. Ngarut. Dia bukan tengok pun.
My Tawakalna baru ni 1.4 juta dia nak tengok My Tawakalna. Banyak kerja lain di Pak Arab tu nak tengok. Baik aku tengok berapa banyak duit yang masuk. Dalam masa aku nak tengok My Tawakalna tu, adalah doktor-doktor ni, tak maaf lah, kadang-kadang ada doktor Melayu kita ni, dia macam alah, tak payahlah. Berapa ton? 8.1 tak lepas ni. Saudi nak 8.0. Adjust lah tuan, bagilah pergi. Tak boleh, tak boleh, ni buat ibadat tak boleh. Tak payahlah kau nak poyo sangat, kau bagilah. Kesian dekat orang tua ni, dah nak pergi susah. Bini dah dapat pergi, laki tak dapat pergi, kesian lah kat bini dia. Bagilah tuan. Tak boleh, ini peraturan. Kita pun beritahu tabung haji, tuan telefon lah doktor tu, bagilah, gelap mata lah. 8.1 je pun, 8.2, sian dia, nama dah naik, bagi lah. Tak boleh, awak ikut buat peraturan, awak tak ikut peraturan. Wow, pergi kat doktor bukan Islam, India ya. Tengok 8.2, you mau pergi sembahyang kan? Ya lah, tak apalah, kita bagi pergi. Nanti you sampai sana, you minta dengan Tuhan, you kasih turun lah. Dia suruh doktor India bukan Islam, suruh pergi, kasih Tuhan, dia suruh pergi. Kau pergilah sebab kau nak pergi sembahyang. Doktor Melayu, tak boleh, ini peraturan. Alamak, tak payah duk sembang lah. Berapa ramai orang pergi umrah yang tak cucuk, bohong. Tak payah bohong tu kan. Kalut kita ni tuan-tuan, dah lah nak susah pergi, akhirnya tangkap random. Boleh, ni boleh, boleh. Kenalah jemaah-jemaah yang tak pernah pergi umrah. Orang Melayu kita ni tuan-tuan, maaf cakap, kalau dia dah daftar tabung haji, dia takkan lepas daftar pergi kursus haji, tak mungkin. Bila dapat pergi tuan? 2052 besok. Apa nak pergi kursus sekarang? Tak, 2050 besok pun belum tentu. 2021 besok belum tentu kan. Tiba-tiba dapat pergi 5 hari lagi, nama naik. Oh, nama naik boleh pergi haji. Satu apa tak tahu. Sampai tanya saya, Ustaz, boleh ke bawa Quran pergi Mekah? Aku cakap tak payah bawa, ambil Quran Mekah bawa balik. Yang sini tak boleh, yang sini tak payah, Saudi tak nak. Kau ambil yang Mekah tak boleh. Apa kejadah negara Melayu ni bawa balik. Yang negara tak boleh. Nak tanya berapa kali melontar. Ni melontar macam mana Ustaz? Ni apa saya nak buat ni Ustaz? Apa haji yang paling, Ustaz tolong bagi tahu saya, apa haji yang paling senang Ustaz? Sebab saya pun tak tahu apa Ustaz, paling senang, paling mudah. Saya kata ada satu haji setakat ni yang paling senang lah. Haji apa Ustaz? Haji badal. Kau tak payah pergi, kau tunggu meninggal dulu, seorang buat dengan kau. Ini paling senang lah. Kau tak gaduh buat, kau meninggal besok, orang buatkan. Pakej pun paling murah, pakej badal haji 2,000. Nak buat haji tomato pun tak tahu. Haji tamatok lah. Dulu haji pergi haji tamatok. Betul? Haji tamatok lah. Haji tamatok paling senang. Sebab haji tamatok ni dia pantang tak banyak, walaupun kena dam. Dam pun dam lah, janji senang. Haji tamatok ni mana proses dia? Dapat tahu simple pun tak pun lah. Dari sini katalah kita masuk Mekah terus, tak masuk Madinah, tak ada masalah. Suruh pakai kain ihram, pakai kain ihram dari sini. Tapi janganlah pakai kain selendang sekali. Ini pakai kain ihram dengan selendang, dengan beg, sampai ke airport, tanggal sana terlucut sini, terbuka sana. Aduh, pakai jubah lah. Belum niat miqat lagi pun. Pakai jubah, pakai kain, pakai tali pinggang dah. Pakai kain ihram, pakai tali pinggang, pakai jubah. Kain selendang simpan dalam beg. Nanti sampai dekat satu tempat dia panggil Qarnul Manazil, itu kapal terbang. Kalau ikut laut dia panggil Ya Lam Lam. Jangan terbalik pula. Naik kapal terbang, dia panggil Hazal Miqat min Qarnul Manazil. Ini Qarnul Manazil, tempat miqat. Tuan-tuan yang nak berihram umrah, sila berniat ihram umrah, bukan haji. Ihram umrah. Sampai pak niat, dah jaga Pantai Larang, turun airport Jeddah, naik bas pergi Mekah.
Simpan beg kat hotel, pergi buat umrah. Tawaf 7 kali, sa'i, tahallul. Dah settle buat umrah. Tanya pula, dulu-dulu kalau saya buat umrah tu kira tak Ustaz? Tak boleh kira ke umrah tu? Ini haji bang, itu umrah lain bang. Okey, settle masalah. Lepas tu tanggalkan ihram, duduk rehat, bertenang-tenang kat Mekah, pergi shopping, makan, minum, tidur, bagi kan. Hari ke-8 hari tarwiyah. Hari tarwiyah ni hari ke-8 akan bertolak menuju ke Arafah. Ni yang simple lah tuan-tuan, ringkas. Kalau ditakdirkan 3-4 hari tuan-tuan dah mau naik pergi Mekah, pergi haji, mana tahu kan. Buat kita matok kan. Hari ke-8 naik bas pergi menuju ke Arafah. Sebab 9 Zulhijjah hari wukuf. Wukuf tengah malam, lepas tu pergi mabit di Muzdalifah, kutip batu 70 biji. Tak nak kutip batu kat Muzdalifah, kutip kat Malaysia ni, kat sungai tu pun 70 bawa. Orang tanya ni apa ni bang? Batu. Buat apa? Nak melontar besok. Bawa di sini, sana tak ada batu. Batu sana tak cantik, ni batu sungai bang. Kau mana ada? 10 mabit di Mina, pergi melontar. Melontar Jamratul Aqabah air raya. Lepas tengah malam pergi melontar lah. Air raya esok pagi tu kan, 10 Zulhijjah. Lepas melontar, tahallul. Habis tahallul awal, dia panggil tahallul aswar. Semua boleh buat dah, illal jima' dia panggil. Melainkan hubungan suami isteri tak boleh buat lah. Hari 11, hari ke-12 pergi melontar 21 biji batu, 21 biji batu. Selesai 42 biji batu campur 7, 49 biji batu. Kalau tuan-tuan berniat keluar daripada Mina pada 12 hari tasyrik, 12 Zulhijjah, tuan-tuan kena buat nafar awal 49 biji batu, dengan syarat tuan-tuan kena keluar dari Mina sebelum tenggelam matahari 12 hari bulan. Kena keluar daripada Mina, pergi balik Mekah. Buat tawaf, buat sa'i, tahlul, habis kerja haji. Kalau tak, tuan-tuan kena buat nafar sani. Hari ke-13 tuan-tuan kena melontar. Cukupkan 70 biji batu. Melontar tu bukan baling. Yang melontar mana? Ni, bismillah, Allahu akbar. Apa nak dilontar? Dia kata lontar syaitan lah. Kat mana syaitan tu? Tu dekat batu, kat tiang tu lah. Apa kebodoh sangat syaitan situ kau duduk? Kata orang melontar kat situ kau melekap. Betul lah. Tak ada. Dia suruh lontarkan kotoran jiwa dalam hati kita ni, dosa-dosa kita ni, pergi tinggalkan kat jamrah tu, pergi balik ni, ambil dosa-dosa aku ni. Pasal itu dia balik tu dalam keadaan putih, bersih. Sebab dosa dah tak ada. Kita dah melontar selama 3 hari tu, 11, 12, 13. Muka putih, bersih tuan. Balik Malaysia ni berseri-seri tengok. Bawan tahulah ni tapi. Balik haji tuan. Patutlah berseri muka. Seminggu berseri lah. Masuk minggu kedua kelabu lah. Dah buat dosa balik. Masuk sebulan gelap terus. Tu pergi haji. Habis dah melontar, balik ke Mekah, buat tawaf ifadah, buat sa'i, tahallul. Dah dapat haji. Balik orang pun panggil Ji. Turun je pun orang panggil haji Ji. Kalau panggil nama jangan jawab Zahri. Buat bodoh Zahri. Hari ni aku tengok balik Mekah dah pekak pula dah. Azab panggil berkali-kali tak nyaut. Zahri. Tak dengar ke aku panggil? Aku ingat kau panggil orang lain. Aku dah haji, yang kau tak panggil haji pasal 10,000 tu, kau tahu tak? Kau ingat? Rupiah, ringgit. Dapat haji. Dah selesai haji tamattu'. So itu saya kata Tabung Haji, buatlah kuliah manasik haji dan umrah. Jumpa semua masjid surau ni, Elijah Tuan Kuasa dia. Tuan, saya nak 1 malam dalam seminggu boleh tak? Kenapa tuan? Kami daripada Tabung Haji, kami nak 1 malam untuk kuliah manasik haji dan umrah saja. Berkitab, kami yang hantar ustaz, kami yang bayar, duit api air kami yang bayar. Tapi nak sebulan 4 kali, tiap-tiap minggu. Boleh? Kita bagi dia tarikh. Okey. Katalah hari Khamis dan Jumaat. Boleh. 4 minggu. Ambil lah. Tabung Haji bila orang daftar saja duduk mana tuan? Duduk Batu Pahat. Okey, di Batu Pahat kuliah manasik haji dan umrah ialah masjid ini, surau ini malam ni, masjid ni malam ni, ustaz ini semua bagi tahu. So kau orang pergi mengaji lah. Kursus tak ada, pergi belajar. Nanti kalau aku panggil nama, Tuhan suruh panggil, aku panggil, kau pergi je sebab kau dah ada ilmu. Ini pergi kursus disuruhnya. Habis kau tak kursus je? Tak tengah kawan tu.
Saya kata, kenapa tak buat kuliah? Satu. Yang kedua saya kata, jangan hantar pegawai tabung haji ramai-ramai. Habis itu Ustaz, hantar pakar rujuk ramai-ramai. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah ni pergi hantar ramai-ramai ke sana. 14,000, 1,000 ustaz, 1,000 ustazah. Contoh kan, hantar 2,000. Maktab ni 10 orang ustaz, ustazah. Maktab ni 10 orang ustaz, 10 orang ustazah. Kau jaga dia, kau briefing dia betul-betul dia nak buat umrah ni. Kau tengok tawaf dia, sa'i dia macam mana. Jangan sampai batal, jangan sampai dia kena dam. Kalau batal nanti kau kena ulang balik semula nanti. Nanti kau dah balik Malaysia dia batal macam mana? Kan ke masalah. Bukannya dekat. Ini bukan evergreen, bukan batu bahan. Ini hukum tuan-tuan, bukan main-main. Saya kata, kenapa hantar pegawai tabung haji ramai-ramai? Dia orang faham ke masalah haji dan umrah ni? Memang dia kerja pegawai tabung haji, tapi belum tentu dia boleh jawab urusan bab ibadat haji. Siapa nak tanggungjawab? Oh, dia tu Ustaz cakap pandai lah. Cuba Ustaz buat. Kalau aku buat, kau berhenti lah. Ini bukan main-main tuan-tuan, ini hukum. Jangan sampai kita tak tahu haji kita ni sah ke batal. Jangan kita balik-balik orang cerita-cerita 3-4 tahun kemudian kita bagi tahu. Dulu kan aku tak melontar tau. Itu tahu lah dia tahu. Dah tak boleh lontar, aku uzur, aku nak macam mana? Itu habis macam tu aku balik kan. Kau dah padam belum tu wajib haji tu? Oh, mana ada dam, mana aku tahu, dia tak cakap pun. Nah, jangan sampai macam tu. Jangan sampai dia balik dalam keadaan dia ihram. Siapa nak tanggung dosa dia? Sebab itu bab manasik haji ni fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Ilmu ini ilmu yang mengesahkan ibadat. Semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya kena bayar. Kena belajar betul-betul. Zakat, kita boleh bayar zakat, tapi tahu hukum ke tak tahu hukum? Saya baru ni cakap dengan perkara zakat. Saya kata, Tuan pungut zakat ikut hukum, mengagihkan zakat ikut polisi. Mana ada ni? Baru ni ada satu jemaah saya mohon zakat. Anak nak belajar ke Universiti Azhar, dapat tawaran. Susah tak mampu. Ustaz anak dapat jayid. Jumpa saya, Ustaz, anak saya alhamdulillah dapat belajar ke Azhar. Alhamdulillah, saya kata pergi lah. Tapi boleh tak kita mohon zakat Ustaz, sebab saya tak mampu. Saya kata mohon lah. Memang layak pun mohon zakat sebab dia asnaf, kita penuntut ilmu. Dia pun mohon. Mohon, panggil. Ustaz zakat panggil. Dia pun terang, dia kata surat tawaran dah ada, semua dah okey. Cuma dia tak cukup lagi satu polisi. Apa polisi dia? Dia mesti dia punya keputusan jayid jidan. Ya, ilaha illallah. Ini penuntut ilmu mana masuk jayid jidan makbul? Dia ada tawaran belajar ke Universiti Azhar, ada surat. Kau bagilah dia, kau layak pergi belajar, kau ambillah zakat ni. Oh, dia mesti jayid jidan. Ni polisi mana ni? So itu duduk di pusat zakat, orang ada ilmu buat zakat. Kalau tak ada ilmu buat zakat, duduk pusat zakat, jahanam zakat. Oh, polisi dia mesti jidan. Ada tak Sayyidina Umar waktu dia pergi ambil beras, ambil gandum dekat Baitul Mal, waktu dia jumpa orang susah ni, dia tanya dulu, berapa hari tak makan? Baru seminggu belum cukup lagi lah, dia kurang sebulan tak makan baru dapat. Macam tu. Apa kegila benda ni tuan-tuan? Ni duit zakat, asnaf, penuntut ilmu. Sebab ini saya berani cakap sebab saya pun pernah kena dulu. Saya tu perkara zakat, kalau jumpa saya cakap dengan orang, korang jangan cakap, korang baru ni, aku cakap dengan kau. Aku lupa mohon zakat. Waktu aku belajar Mesir tu, kan? Apa kau cakap kat aku? Dia macam ni, entah kena pergi dulu. Pergi mana? Pergi Mesir dulu, belajar dulu setahun, nanti dah dapat keputusan, hantar kat kita orang proses. Saya kata, yelah, saya nak pergilah ni. Duit tak ada, tu yang mohon zakat ni. Entah kena pergi dulu. Azhar tu bukan belakang pintu rumah aku. Kalau isi Azhar tu belakang pintu rumah, buka je Azhar, aku tak minta zakat, tahu? Tak kisah. Aku minta ni pasal tambang, pasal aku nak duduk sana. Setahun tu rumah, kitab, aku mohon zakat.
Kau suruh pergi macam mana? Bukan tiket kapal terbang tu boleh hutang. Saya hutang dulu tiket, nanti dapat zakat saya bayar. Kalau pihak penerbangan bagi macam tu, okey. Tu saya kata duduk pusat zakat, tapi tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah zakat. Jangan duduk di bahagian zakat. Ini hukum, tuan-tuan. Bila kita tak bayar, kita kena ikut hukum. Hukum bayar zakat wajib, okey, fine, tak ada masalah. Mesti bayar dekat amil yang dilantik, fine, tak ada masalah. Tak bayar dekat amil, hukumnya tak sah, fine. Sekarang mengagihkan zakat, kenapa tak ikut hukum? Dia ni siapa? Penuntut ilmu. Layak tak dapat zakat, asnaf tak dia asnaf. Kenapa tak bagi? Oh, tak cukup polisi. Betul kan? Ini hukum. Itu sebab mengaji benda ni. Saya berani bertanggungjawab. Saya cakap ni, tuan-tuan. Kok dia panggil saya nak tanya dia, kau tahu tak aku pernah mohon dulu? Kau bagi jawapan ke aku sekarang? Aku nak tanya kau, aku layak tak dapat zakat tu? Okey, aku dah pergi belajar, aku motong, aku berkebun, aku cari duit, aku beli tiket susah-susah, aku pergi. Berbekalkan dengan $70 aku pergi Mesir. Setahun aku duduk susah, tak ada duit. Musim sejuk pun selimut tak ada. Okey, fine. Aku lepas peksa, aku lulus, aku hantar yang mana yang kau nak. Aku sampai balik, aku tanya, mana borang tu? Oh, borang tu hilang lah. Boleh bagi sekali lagi tak? Kepala bana kau. Saya itu, tuan-tuan, dia orang nak cakap banyak, aku taruh cukup-cukup. Kau jangan main-main aku buat zakat ni. Lepas tu kau bangga dengan duit zakat banyak. Kalau duit zakat banyak, mana asnaf dah tak ada. Orang susah dah tak ada, orang miskin dah tak ada, asnaf pelajar dah tak ada, semua dah tak ada, duit bertambah. Itu alhamdulillah. Pasal apa duit zakat banyak? Pasal dah tak tahu nak bagi siapa-siapa dah. Semua dah senang. Okeylah. Pasal apa duit zakat tak ada ni? Sebab tak cukup lagi. Itu yang kita pungut zakat pendapatan tu. Tu. Ni kau bangga duit zakat bertambah, tapi asnaf masih ada. Macam mana, tuan? Betul? Setuju tak? Ni live ni. Aku tanggungjawab apa yang dia cakap. Ini bukan main-main, ini hukum, tuan-tuan. Ini bukan masalah lain, ini masalah hukum. Apa hukum tak bagi zakat ni? Kalau hukum tak bayar zakat berdosa, apa hukum tak bagi zakat pada asnaf ni? Siapa nak tanggungjawab pula? Kan? Kita jangan tengok pada hukum suruh bayar zakat. Ini Piramli kata, ini tidak adil. Macam sidik sigar raga lah, kan? Kalau engkau marah, harta engkau akan dijual. Segala harta engkau akan dirampas. Setuju? Setuju. Kalau ayah anda yang marah, ayah anda ya, tak ada apa. Ini tidak adil, kata Piramli. Piramli keluar suara. Nampak tak Piramli? Piramli buat filem 3 Abdul tu. Kau tengok buat zakat macam tu lah. Bayar zakat wajib, mengagihkan zakat hukum. Mengagih zakat tak ada apa. Banyak cantik muka kau. Kan? Ini hukum. Sebab itu menuntut ilmu ni fardu ain. Ni, mengesahkan ibadat. Satu. Yang kedua dia kata yang fardu ain ialah ilmu yang mengesahkan keimanan kita, akidah kita. Ni sampai tak kenal Tuhan, ni apa benda ni? Semayang sampai tak kenal Tuhan. Kenal Ustaz. Kalau kau kenal, kau mesti malu nak buat benda yang Tuhan tak bagi buat. Kau mesti takut benda yang kau nak buat Tuhan tak bagi buat, kau mesti takut nak buat. Sebab kau kenal Tuhan, Tuhan tak bagi buat. Sebab itu bab akidah belum selesai. Ini perkara wajib, tuan-tuan. Kan? Bab akidah tak selesai, tak kenal Tuhan. Sehingga kan bila tak kenal Tuhan, tak rasa takut pada Tuhan, tak malu dengan Tuhan, pasal tak kenal Tuhan. Itu yang boleh suka-suka hati, akhlak kita buruk, nak buat apa pun kita buat, tak ada rasa malu dengan Tuhan, aku tak malu dengan kau pula. Inilah akibat dia. Sebab Tuhan tak kenal, kan? Aku dengan Tuhan pun aku tak malu, selamba je aku makan dengan kau pula. Kau siapa? Bulan puasa selamba makan lek. Hoi, tak puasa kau. Malu lah sikit. Dengan Tuhan aku relax dengan kau nak. Kau nak boleh buat apa ke aku? Yang nak bagi neraka ke syurga, Tuhan kan kau. Saya tak kenal Tuhan.
Kita kalau kenal Tuhan, nak ngadap dia pun rasa malu ni, takut. Cek dulu lah, nak ngadap siapa? Ngadap Tuhan. Oh, tengok depan cermin lu, okey kau ngadap Tuhan macam ni. Pakainya okey ke? Okey ke tak ni? Kau ngadap Tuhan macam ni. Malu dengan Tuhan pasal kenal Tuhan. Tuhan tu suka cantik-cantik ni, kita pakai cantik lah kan. Aku selekeh tu ngadap Tuhan ni, kali cantik ni. Kena pakai lawa-lawa lah nak ngadap Tuhan. Tu orang kenal Tuhan. Tuhan bukan kawan kita, bukan member kita, bukan bos kita. Maksud bukan bos majikan kita lah. Ni majikan paling besar ni. Dan majikan tu sendiri bagi tahu, aku ni cantik, kata Tuhan. Nabi sebut innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tuhan ni cantik, dia suka cantik. Kenapa kau tak nak pakai cantik? Kau kenal Tuhan ke tak? Kita macam tak kenal Tuhan, ngadap Tuhan ni. Pasal itu kena belajar bab tauhid, bab akidah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, tak payah lama-lama kuliah kan. Isyak je kan berhenti terus, tarik handbrake. Mana boleh kuliah lama-lama. Saya kuliah memang tak lama, tuan-tuan. Isyak selalu saya berhenti lah. Saya tahu orang tanya, Ustaz cepat dengan Ustaz. Bukan masalah aku yang kau tanya cepat, masalah diri kau tu. Lutut boleh tahan lama. Tu je aku tanya dulu. Pinggang okey ke? Kan? Takut lebih pada lepas isyak tu kau krem tak boleh bangun. Aku tak apalah duduk atas kursi. Korang semua duduk bawah. Duduk bawah dengan duduk atas kursi lain kan. Duduk atas kursi 3 jam pun relax, pantak lah kan. Duduk bersila bawah ni setengah jam pun rasa kebas kaki dengan mami. Macam ustaz ni lambat pula dah. Laki tu ustaz ni. Kalau aku tahu dia aku tak datang tadi. Saya ngajar lama, bukan saya ngajar baru ni. Daripada tahun 16 saya ngajar, sampai lah ni ngajar. Saya tengok muka jemaah tu pun saya dah tahu dah. Ini semua muka geram dia tengok aku. Aku tahu. Tahu tuan-tuan. Muka jemaah nak datang jemput kenduri pun aku tahu. Kalau datang songkok macam ni kan. Ni confirm nak jemput kenduri ni. Aku dah boleh baca. Dah boleh tahu semua ni. Tuan. Saya tu saya isyak je saya berhentikan. Saya kata orang tanya kenapa cepat sangat Ustaz? Cukup lama ke cepat bayaran sama ya. Mana ada lebih. Risaulah kau. Lain lah kalau berhenti cepat bayar sikit. Ni sama ya. Cepat lambat sama ya. Cuma tahan telinga ya. Tu ya. Yang ketiga, ni bab hati. Macam mana nak bersihkan hati? Tuan-tuan, ibadat kita yang kita buat ni tadi ni, yang kenal Tuhan, ibadat yang kita lakukan ni tadi, dia ada kesan pada hati kita. Hati clear, hati bersih, akhlak jadi baik, tak ada masalah. Sekarang ni ibadat tak betul, Tuhan tak kenal, cukup tu syarat dia. Akhirnya tak mendatangkan pembersihan hati jiwa. Jiwa tak bersih, hati tak bersih, mana mungkin melahirkan akhlak budi pekerti yang baik? Tidak mungkin. Tak mungkin tuan-tuan. Sebab benda ini dia lahir daripada ibadat-ibadat yang kita buat. Ibadat yang kenal Tuhan, ibadat yang tahu hukum. Dia datang penghasilan. Macam tuan-tuan beli produk pencuci pakaian. Tuan-tuan belilah jenama paling mahal pun, tapi kalau tak betul guna, confirm tak bersih pakaian. Jangan cakap banyak. Orang rumah kita je tanya dia, sejak kau beli pencuci ni, ada tak kau tengok belakang tu, yang tulis belakang tu, atau kau tengok iklan dia? Daripada sabun Cak Kapak dulu, beli beris, pergi Fab, pergi Top, pergi Biozip, pergi Daya, ni semua ni jenama pencuci pakaian. Pantang keluar dalam TV semua nak beli. Tengok, bersih. Satu penutup 3 tingkat kain bersih. Berkilat zap. Besok bang, pencuci pakaian dah habis, jom kita beli. Nak beli selalu kan. Belilah Biozip. Beli rajin, baca tak rajin. Bukan ibu-ibu sinilah, tempat lain lah, tapi sama ya benda ni. Belum pernah aku tengok dia orang beli benda Allah tu dia baca benda tu. Tak pernah. Haji tanyakan orang rumah, kau tak percaya. Kau sejak beli pencuci ni, apa yang kau tengok belakang bekas tu? Apa salah bang? Aku nak tanya lah berapa kali kau baca benda tu.
Belakang tu dia ada tulis satu penutup bersamaan dengan 8 kg. Mesin tu lah. 2 penutup 10 kg. 3 penutup untuk 12 kg. Cucian tangan setengah penutup, airnya banyaknya. Dia beritahu semua tu. Ada baca? Saya tanya. Tak ada baca. Saudara bohong lah. Bukan bini tuan-tuan, bini aku pun sama. Sama lah buat ibadat tak tahu hukum. Sama lah buat ibadat tak tahu cara buat. Pasal tak mengaji, tak ada ilmu. Akhirnya ibadat kita tak mendatangkan pembersihan hati. Kira? Sebab ilmu tak ada, baca tak nak, mengaji tak nak. Akhirnya yang dia buat tu apa? Dia buat sekadar buat kan. Dia pun basuhlah baju kan. Satu penutup washing machine kita tu 12 kg punya. Paling besar. Satu penutup di bubuhnya. Kawan tu kata 3, dia bawa 1. Basuh punya masuk, ting, keluar kering. Dia pun tengok. Sama je. Masa? Sama je. Arab iklan je bersih. Haram tak bersih pun. Macam mana tak bersih? Ulah dia orang ni menipu. Semua salah dia orang. Orang tanyalah, kau baca ke tak cara guna dia? Berapa penutup kau bubuh? Satulah, dia suruh satu. Siapa suruh? Masa iklan TV tu saya tengok. Suruh kau baca tengok. 3 penutup untuk 12 kg. Mesin gitu apa tu? 12 kg. Asal kau buat satu? Memang tak bersih. Samalah ni, hati kita tak bersih, tak membentuk akhlak, tak membentuk jiwa. Kalau ibadat kita tak ada ilmu, ibadat kita tak betul, kaifiatnya salah, macam mana nak buat? Itu mengharapkan akhlak yang baik, mana mungkin? Semayang tak betul, zikir tak betul, baca Quran tak betul, mana mungkin dapat bersihkan jiwa? Situ ada kaifiat, ada kaedah, ada contoh. Untuk nak bagi apa? Nak bagi ibadat tu betul, diterima Allah, sehingga mendatangkan hasil. Apa hasilnya? Hasilnya jiwa yang suci bersih. Kan? Siapa nak contoh? Nabi. Azan. Allahu Akbar.
Jadi tuan-tuan muslimin muslimah, ya, semuanya ini perlukan ilmu. Kita belajar betul-betul, terutama ilmu fardu ain yang bersangkut paut akhirnya menjadi kesan kepada jiwa kita, hati kita. Kalau kita tak belajar betul-betul, kita tak faham macam mana kita nak beribadat, akhirnya dia tak akan memberi kesan. Jangan harap tuan-tuan, bertahun pun kita buat ibadat ikut-ikut aja. Sedangkan ikut-ikut punya ibadat, kata ulama Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat, dia kata apa? Mardudatan la tuqbalu. Ibadat yang kita buat menjadi sia-sia, ditolak oleh Allah Ta'ala. Pesan, ilmu tak ada, kan? Tak diangkat pun, tak ada kesan pun kita buat. Memang tak ada kesan pun. Sebab itu tuan-tuan cuba tengok, kita beribadat, ramai beribadat, apa kesannya? Sombong masih ada, riak masih ada, ujub masih ada, pemarah masih ada, dengki masih kuat. Kita pun heran, dia ni semayang, dia tahan, dia ni baca Quran, suara sedap, tapi perangai lagu tu tak ada kesan. Sebab itu kita kena faham betul-betul ilmu yang fardu ain, bab ibadat kita ini, bab kenal Tuhan kita ini, supaya bila kita buat ibadat yang kenal Tuhan, akhirnya mendatangkan kesan pada diri kita. Apa kesan dia? Kesan dia ialah akhlak yang baik, melahirkan insan yang berbudi pekerti yang mulia. Kalau akhlak dah baik, hati dah bersih tuan-tuan, tak payah azan pun orang datang surau ni, kan? Sekarang tuan-tuan tengok tak? Sekarang lepas PKP ni, jemaah pun tak ada orang tau, kurang-kurang. Tak tahu takut lagi ke? Sebab masa PKP tu berebut nak datang. Saya tuan-tuan pergi semain Jumaat. Hari tu ni masa PKP tu kan, masa yang boleh berapa orang tu, tak ramai lah kan. Sembahyang pun jarak-jarak. Masa tu saya kena marah tuan. Ustaz, tanggunglah dosa kita orang besok. Aku cakap, halah kau, dosa aku tak tanggung, dosa kau lah kan. Tuan-tuan tengok hari Jumaat, pukul 11.30 dah tunggu kat pintu pagar tau. Orang kata pukul 12.30, dia 11.30 dah tunggu. Beratur. Lepas tu, buka lah pintu. Orang nak iktikaf. Alang-alang orang iktikaf ni, aduh. Orang nak berjemaah. Tahu tak datang awal ni pahala dia untuk. Macam-macam keluar ni. Syarah kita pun sabar tuan. 12.30. Takut sangat benda-benda macam ni. Patut takut Tuhan. Panas tengok. Kita yang dengar ni kembang, geram. Ya, tu buat ni kan. Kau tunggu kan. Sekarang ni masjid surau pintu dah terdedah tau. Boleh masuk lah, rapat pun boleh kan. Haram tak datang. Betul. Saya cakap baru ni aku pergi tazkirah Jumaat. Cakap, tuan-tuan, saya datang tadi pukul 11.30. Tapi tak ada orang lah kat pintu pagar hari ni. Dah pukul 1 ni baru orang datang. Kenapa tak datang awal? Tak nak untung. Dia kata, itu dah lain Ustaz. Itu dulu. Itu ingat macam nak kiamat. Sekarang dah tak ada dah. Oh, pasal ada kiamat, kau datang lah. Ni sekarang dah tak kiamat dah. Lambat lagi ni kot. Boleh. Kita. Oh, panggil lagu. Tuan-tuan tengok kat masjid surau. Perasan tak sekarang? Tempat kat sana kan, ada yang 8 saf, tinggal 2 saf. Sini kira ramai lah. Sini kira alhamdulillah lah. Maghrib dapat dah 2, 3, 4 saf tu. Tempat saya daripada 8 saf, tinggal 1 saf suku. Tak tahu lah ramai yang kena COVID dah meninggal tu. Tahu. Tak ada orang datang, saya pun pelik juga. Masa hari tu nak datang sungguh. Maknanya kalau masa hari tu kan, kalau kita buka, macam melempah lah orang datang kan. Dah boleh buka ni rasa macam, oh melempah lepas ni orang ni. Mesti ramai ni orang nak insaf ni. Ramai dah takut. Ni haram tinggal 1 suku. Tu aku dapat mic tu aku geram. Nak aku sebat dia semua kan. Geram aku tengok kan. Sini alhamdulillah lah, ramai lah.
orang datang, masih ramai. Belah sana tuan-tuan tak ada orang. Kurang dah orang. Kita pun pening tengok. Hari tu bersungguh sangat kau nak datang masjid ni. Rupanya manusia ni perangai dia macam tu. Kalau dilarang tu, ya nak datang juga. Suruh haram tak nak datang. Dia macam bergaduh lah. Jangan. Waktu tepi, kau kena orang. Pergilah. Tak nak pula. Tapi isyak dah masuk. Cukuplah. Cukup. Nanti kita sambung lain. Nanti tuan-tuan panas telinga nanti. Tu tuan-tuan datanglah berjemaah, ajak kawan-kawan ni balik semula. Kau jangan sampai Tuhan tutup kali kedua masjid ni besok pada. Ni Tuhan dah bagi buka balik. Ni Tuhan bagi buka ni. Dia dah angkat dah semua-semua tu kan. Jadi dia dah angkat, datanglah. Besok dia tutup balik, kau merana besok. 2 tahun tuan-tuan. Pergi masjid pun macam takut-takut, ya kan. Tu tak kena, ni tak kena, bawa itu, kena bawa ini, kena cek itu. Ni Tuhan dah bagi dah. Aku bagi peringatan kali pertama. Aku buka balik ni, kau datang. Kau tak datang, besok aku tutup kali kedua, baru kau tahu. Besok jangan sampai Tuhan tutup tak buka-buka, sampai kita tutup mata. Pergi beritahu kat kawan-kawan. Kau jangan sampai cakap dia, besok Tuhan tak dah tutup masjid, tak bagi buka balik, baru kau tahu. Pergi cakap. Saya tempat saya macam saya cakap dia tuan, jangan kita datang macam mana, jangan tak datang. Sekarang masjid dah alhamdulillah dah boleh buka, surau dah boleh buka, dah boleh sembahyang rapat-rapat. Itu kata apa sembahyang jarak lagu ni, tak ada fadilat langsung, kelebihan sunnah Nabi rapat-rapat. Sekarang dah boleh rapat, nak bersuruh lah gayanya, penuh kasarapan, penuh. Dulu kau minta, sekarang Tuhan dah bagi rapat balik, kau tak nak rapat, pasal apa? Kan? Jadi tuan-tuan mengaji, tuan-tuan, cari ilmu, buat kuliah, terutama yang fardu-fardu aini, bab haji dan umrah. Kalau tamu ngaji tak buat, kita buat. Panggil ustaz boleh tak ngajar bab manasik haji dan umrah pakai kitab. Supaya besok ni mengejut kita orang pergi umrah ke haji, ilmu dah ada dah persediaan kita nak pergi haji dengan umrah ni. Kita buat inisiatif, kita bincang AJK, cari satu malam, siapa ustaz yang pakar dalam bidang bab haji umrah ni, panggil ustaz, boleh tak ajar kita orang bab manasik haji umrah ni? Kita nak mengaji. Tuan-tuan kalau mengaji tak pergi kursus pun tak apa dah tahu dah macam mana nak buat, apa seterusnya perjalanan. Jangan, kita ni semua ada niat yang datang surau masjid ni, semua ada niat nak pergi umrah, nak pergi haji, semua ada tuan-tuan. Cuma takut dengan berani sekarang ni. Aku tak sampai mana. Bang, jom pergi umrah. Saya bukan tak nak pergi ustaz, sekarang tak tahu nak buat macam mana ustaz. Langsung tak nampak lagi ni. Memang tak nampak, tak pergi. Saya tak nampak Kaabah. Ada yang dah pergi baru ni ustaz, dia tak nampak Kaabah ustaz. Kat mana? Kat Madinah. Kat Madinah memang tak ada Kaabah bang. Kat Mekah bodoh. Pergi Madinah, pergi cari Kaabah kat Madinah, memang tak jumpa lah. Tapi tu takut kawan-kawan ni. Kau jangan, aku baru ni pergi umrah, kau tahu tak nampak Kaabah mana. Betul. Iya, tu kau banyak dosa. Kau jangan main. Kau sampai-sampai tu tak nampak langsung. Umpama dia masuk Madinah dulu, masuklah masjid, orang kata lah masjid lah, Kaabah lah masjid. Dia pun cari tak ada, tak ada kata dia, aku tak nampak. Kelam. Memang kelam lah bang, tak ada dekat Madinah. Nak nampak Kaabah pergi Mekah dulu. Jadi tuan-tuan, panggil ni pengusi kita, bincang dengan AJK. Apa kata kita cari satu ustaz, kita minta satu kitab manasik haji dan umrah. Cari kitab tu, kita belajar haji tamattu', haji ifrad, haji qiran. Apa dia dam, apa dia wajib, apa dia rukun, semua. Apa dia tahallul awal, apa dia tahallul sani, apa dia nafar awal, nafar sani. Belajar betul-betul supaya kita pergi nanti dengan yakin kita buat, kita dah ada ilmu nak buat haji dan umrah. Tuan-tuan jangan harap kursus lah. Saya yang mengursuskan orang dulu. Tak di mananya tuan-tuan, mohongnya. Minggu pertama datang semangat, minggu kedua lutut sakit tak datang, minggu ketiga cucu nak berkhatan tak datang juga, minggu keempat anak menantu ajak pergi jalan tak datang juga. Datang-datang orang melontar lah. Saya tu ada yang tawaf, ada yang sa'i sampai 14 kali pusing.
Orang kata 7, dia 14. Orang kata safa marwah sekali, marwah safa 2 kali, safa marwah 3 kali, marwah safa 4 kali. Dia safa marwah, marwah safa sekali. Tajalli lidah kau. Pasal ni buat tuan kan ni, buat ni pengusi, tanggungjawab pengusi ni bincang dengan JK. Kau tabung haji tak nak buat, kita buat manasik haji dan umrah. Saya dulu ngajar pakai slide, tuan-tuan tahu. Tunjuk ini di mana-mana, step di perjalanan ni mana pergi, ni ke mana, ni ke mana, ni ke mana, dan sampai sini ni, tunjuk. Dulu masa saya ngajar, tuan-tuan jangan panggil saya pula mengajar manasik haji ni. Pun jauh aku nak datang sini. Orang Johor lah. Yang pengurusi kita, ustaz dah ngajar banyak lah. Aku pun banyak benda lain nak adab weh. Aku nak adab jenazah lagi. Kan? Sebab manasik haji ni payah. Tuan-tuan, kan? Bermula daripada mula niat nak pergi haji. Cari. Bagi dia 1 malam. 1 malam untuk khas manasik haji dan umrah. Fajar. 1 malam bab sembahyang. Belajar. Tiap-tiap minggu belajar bab sembahyang ni. Apa hukum, macam mana buat, macam ni bab haji. Benda-benda penting ni. Bukan benda main-main ni. Zakat tuan-tuan pun duit tak ada nak bayar. Tak apalah kan. Harta pun tak banyak kan. Tak ada apa kan. Ustaz sedap kata kita harta tak banyak. Dia tak tahu kita banyak. Banyak bayarlah. Ni yang kita nak buat. Zakat bukan semua nak kan. Puasa, kena belajar puasa macam mana kan. Ni nak talangi, nak korban, jangan main bedal semelih je kan. Orang korban, awak korban, kaki buang, kepala buang, semua buang. Siapa nak bayar? Siapa nak kulit? Tak ada. Tanam. Siapa nak kaki? Tak ada. Tanam. Siapa suruh tanam? Itu bab korban. Kalau saya ngajar bab korban, tuan-tuan tak jadi korban sudah. Susah korban ni. Nama pun korban. Ingat senang lah. Jangan main senang ya. Kepala ni tanam mana? Ni kaki ni tanam. Ni tanam. Semua nak kau tanam. Lepas tu nak bagi upah pula dah. Ni yang bekerja boleh ambil sekilo lebih yang tu lagi sekilo, yang tu ambil daging lagi sekilo untuk bekerja punya. Siapa ngajar? Upah mana ambil? Upah bukan daging korban, upah duit orang yang suruh berkorban. Mai duit. Lu apa? Duit upah orang bekerja ni. Ambillah daging tu, tak boleh tu daging korban. Ini belum apa-apa, ekor lembu dah hilang. Dia tahu lah itu tu. Berapa ekor korban tu ni? 7. Korban banyak. Sebab saya tak bawa pisau untuk melapah tadi, sebab dah habis. Saya jual pisau tuan. Dulu saya jual pisau daripada Jerman. Saya menyembelih. Sebab waktu tu saya menyembelih. Saya beli pisau daripada Jerman. 7 ekor sekali sembelih ya. Tak payah asap. Tarik zak masa muda lah. Dah berumur tak berani ya. Bukan tak berani apa, sebab dah trauma, dah pernah kena. Kita kata duduk bang duduk. Pegang elok Aku pun tengah tarik elok tarik ni, darah memancut, kena yang tukang pegang tu meloncat ni. Dia meloncat, lembu tu ngap, aku punya pisau nyari. Parah. Aku cakap kau orang ni buat kerja gila tu lah. Belajar menyembelih, macam mana nak menyembelih menentang. Dulu pisau sampai hilang lah pisau aku tu. Ustaz, pinjam pisau. Tajam Ustaz ni pisau ni. Okey, pinjam. Habis dah. Mana pisau tadi? Pisau ni bagi kat siapa tadi? Dengan pisau-pisau aku geram takut. Pisau Jerman 600 lebih saya beli pada sana. Tapi sedap menyembelih juga sedap. Pisau tu kalau takat sebagai lembu sekali tarik je. Baru ni saya ada jual pisau melapah daging, tapi imported punya.
Memang tak biasa pisau tu. Lemak pun lap kainnya terpotong. Tapi mahal lah, RM70 satu. Itu saya ambil 100 bilah, tapi stok habis cepat sangat. Memang tajam semua pisau tu untuk daging. Saya nak datang sini tu orang order, so saya tak sempat nak bawa. Saya kata tunggulah kalau ada rezeki tuan-tuan nanti saya bawa pisau tu. Tapi pisau tu sangat bagus. Pisau tu sangat bagus. Dia melapah daging ni tak perlu pisau banyak. Satu cukup, tapi tajam sungguh. Ini sekali potong, bila sudah itu yang sampai petang tak dapat makan tu. Dia kengasah pisau. Orang seekor lembu tak asah-asah, dia apa bang? Tahu pisau ni. Aku cakap pisau RM3 kau beli memanglah bang. Aku cakap sebab dulu saya masa belajar melapah ni, pisau yang Arab tu bagi tu tajam dulu, sikit dia tarik. Kambing tu, duduk kambing tu senang je. Balik Malaysia saya tengok dia orang Malaysia kan lembab kan. Mana tak lembab, seorang satu betul asah. Lampoket ambil. Ni bila sudah ni bang cakap satu pohon tak habis ni petang. Tak apalah, ada rezeki nanti saya datang saya bawa sebelum korban lah. Kalau lepas korban tak guna lah. Sebab saya 27 ni saya ada naik di Sebar Renggam hari Senin ni. Mana tahu kau saya singgah sini ke kan. Kau tuan-tuan nak pisau, mana tahu kalau ada lah saki-baki pisau, saya boleh bawa kat tuan-tuan. Nanti saya beritahu lah. Tapi bagus pisau tu. Bagus. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam kereta saya ada satu. Saya punya lah, saya punya. Saya punya pisau lah. Memang saya ada sediakan tu. Wallahualam, insyaAllah kita jumpa lagi. Macam biasalah, siapa nak Abdul Saudak ke, nak minyak wangi ke, semua dalam kereta. Siapa nak tengok pisau saya ke, ada dalam kereta. Kereta dah tertelos bang. Itu accident bang, tertelos kereta saya. Kancil kesayangan saya tu 2 hari nak raya tu saya kena. Kebetulan 2 hari nak raya tu saya datang sini. Hari Khamis tu saya datang sini. Saya kena tu malam, tertelos kereta saya. Cadang lepas raya tu nak wrapping lah kereta tu, nak pasang dia punya hidung sikit, nak bagi laju lebu. Hancur, tertelos kan? Kelim pun tak dapat lagi kan? Tapi tak apalah, bawa lah citra tu pun alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khashi'an dzaka syaitan muzil bil hayy wa akmal bit taqdim bil afiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.